Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Emmanuel Macron, Presiden Republik Perancis, Kerajaan dan Rakyat Perancis bersempena dengan Bastille Day. Latihan akhir istiadat pembarisan kehormatan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 berlangsung kemarin. Latihan diadakan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Menyaksikan latihan yang berhormat pihin orang kaya Seri Kena, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Istiadat pembarisan kehormatan melibatkan anggota-anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB, Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB, Jabatan-Jabatan Kerajaan dan Persatuan-Persatuan Beruniform, Pasukan Pancaragam ABDB dan PPDB serta pesawat-pesawat tentera udara di Raja Brunei. Juga hadir yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar. Beliau merupakan aset sangat berharga dalam pembangunan dan kemajuan negara. Sebagai tunggak kekuatan negara, beliau perlu menyahut seruan kerajaan untuk tidak memilih pekerjaan dan merebut peluang menceburkan diri dalam bidang perekonomian. Beberapa orang beliau mengakui akan pentingnya usaha dan keupayaan berdikari untuk meningkatkan ekonomi masing-masing. Experience dalam pekerjaan is very important. So like government banyak membagi initiative and platform job for the youth or the general public to mengambil pekerjaan jua such as iReady. Sebagai seorang belia, hendaklah kita ni berusaha meningkatkan lagi kepakaran masing-masing dalam bidang masing-masing untuk kita ni sama-sama membangunkan dan merealisasikan apa jua yang dihasratkanlah dalam wawasan 2035. Cabaran-cabaran di luar sana makin luas dan jawatan-jawatan yang dengan pelajaran yang dapat itu mungkin India dapat tani penuhi. Apa-apa kerja di Brunei ini sebenarnya kami mesti jangan terberkira, okay? Itu satu. Dua, kami pandang dengan niat tani untuk bekerja untuk apa sebenarnya. 5 kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 282 kes. Kes 278 seorang lelaki warga negara India berumur 32 tahun. Beliau tiba di negara ini dari Mumbai pada 10 Julai 2021 dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak telah mendapati satu kontak terdekat bagi kes tersebut. Kes 279 seorang perempuan warga negara Filipina berumur 33 tahun. Beliau tiba di negara ini dari Manila pada 30 Jun 2021 dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak telah mendapati tidak ada kontak terdekat bagi kes tersebut. Kes 280 seorang lelaki warga negara India berumur 50 tahun. Beliau tiba di negara ini dari Mumbai pada 10 Julai 2021 dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak telah mendapati satu kontak terdekat bagi kes tersebut. Kes 281 seorang lelaki warga negara Filipina berumur 50 tahun. Beliau tiba di negara ini dari Manila pada 30 Jun 2021 dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak telah mendapati tidak ada kontak terdekat bagi kes tersebut. Kes 282, seorang lelaki warga negara Filipina berumur 42 tahun.
Beliau tiba di negara ini dari Manila pada 30 Jun 2021 dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak telah mendapati tidak ada kontak terdekat bagi kes tersebut. Sementara itu, 23 kes aktif dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 141 kes. 799 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 21,661 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 327 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 146,021 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 12 Julai 2021 seramai 3,858 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 99,113 orang, iaitu 21.9%. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 18,148 orang, iaitu 4%. Dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 16,491 orang. Inklusiviti termasuk keperluan untuk melengkapkan belia-belia dengan kemahiran digital penting bagi meningkatkan peluang-peluang pekerjaan mereka. Berucap pada Asia Tech X Summit, ATX Summit, secara dalam talian, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi juga menekankan perlunya mengambil kira keperluan masyarakat bagi memastikan tiada yang ketinggalan dalam transformasi digital. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib Minpihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof menjelaskan transformasi digital bagi ASEAN yang berpandukan kepada Pelan Induk Digital ASEAN 2025. Untuk mengukuhkan kesiapsiagaan serantau untuk transformasi digital, pendekatan dasar dan kawal selia perlu mengambil kira faktor-faktor teknologi neutrality, ekonomi, sosial dan keselamatan. Cabaran-cabaran berkaitan teknologi jelas Yang Berhormat perlu diambil perhatian bagi memastikan adanya persekitaran yang boleh dimanfaatkan dan menguntungkan bagi pihak kerajaan, industri dan masyarakat di rantau Asia. Dengan tema Redefining Tech for a Better Future, ATX Summit dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Heng Swee Keat, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Penyelaras bagi Dasar Ekonomi Republik Singapura. Tuan Yang Terutama antara lain mengongsikan impak COVID-19 ke atas ekonomi global dan bagaimana ia telah mempercepatkan transformasi digital dalam semua sektor. Semasa persidangan, Yang Berhormat juga menyertai sesi perbincangan interaktif bersama Puan Yang Terutama Josephine Teo, Menteri Komunikasi dan Penerangan Republik Singapura, bertemakan Digital Transformation in ASEAN, Opportunities in the New Normal, telah dimudah cara oleh Martin Sung dari CNBC. Semasa mesyuarat dua hala dengan Puan Yang Terutama Josephine Teo, kedua-dua belah pihak membincangkan inisiatif bagi mengukuhkan lagi hubungan khususnya dalam bidang ekonomi digital, keselamatan siber, digital government dan emerging technologies. Sementara itu, status pelaksanaan bagi projek-projek di bawah rangka kerja ASEAN-Japan Transport Partnership AJTP untuk pertimbangan Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan Jepun dibincangkan semasa persidangan pegawai-pegawai pengangkutan kanan ASEAN dan Jepun kali ke-19. Persidangan diadakan melalui persidangan video. Persidangan dihadiri oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Persidangan dipengerusikan bersama oleh Tuan Cheng Pik, Director General, General Department of Logistics, Ministry of Public Works and Transport Cambodia selaku pengerusi mesyuarat pegawai-pegawai pengangkutan kanan ASEAN STOM bagi tahun 2021 dan Tuan Yamagami Noriyoshi, Director General for International Affairs, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, MLIT Jepun. Semasa persidangan, Tuan Nakamura Fumihiko, Project Professor di University of Tokyo telah menyampaikan ucapan bertajuk
New Transport Mobility in terms of the Society of the Post-COVID-19 yang menekankan keperluan bagi mempromosikan mobiliti bandar berdaya tahan dan mampan. Di samping itu, Tuan Nakamura Fumihiko juga mempromosikan pengurangan dalam keterbergantungan kepada kereta persendirian dengan mengambil kira pengalaman serta perubahan cara hidup berikutan penularan pandemik COVID-19. Persidangan pegawai-pegawai pengangkutan kanan ASEAN dan Jepun kali ke-19 diadakan sebagai persiapan bagi mesyuarat pegawai-pegawai pengangkutan kanan ASEAN dan Jepun kali ke-20 dan mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan Jepun kali ke-19 yang akan diadakan pada bulan November nanti. Persidangan turut dihadiri oleh Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Aspar, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan. Ibadah kurban merupakan antara amalan yang amat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandangkan ibadah kurban mempunyai banyak hikmah dan kelebihan sebagai umat Islam yang mampu seharusnya mengambil iktibar terhadap galakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat baginda dalam melaksanakan ibadat berkenaan. Sehubungan itu, Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian imarah dan pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Jami Asri Hassanil Bolkiah Kampung Kiarong mengadakan bengkel penyembelihan secara Islam. Majlis penyampaian sijil bagi bengkel tersebut berlangsung kemarin. Penyampaian sijil kepada 95 peserta disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Terdahulu, para peserta didedahkan mengenai pengenalan dan penerangan penyembelihan binatang secara Islam dan praktikal penyembelihannya. Bengkel antara lain bertujuan untuk memberi peluang kepada masyarakat untuk mendalami ilmu pengetahuan mengenai ibadah kurban sekaligus melibatkan institusi masjid sebagai tempat gedung pendidikan agama. Program Jeraiwara bersempena pengambilan baharu peringkat menengah tahun 7 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah ITQSHHB sesi pengajian tahun 2022 diadakan kemarin di Sekolah Persediaan Arab Temburong. Antara objektifnya untuk mengenalkan Institut Tahfiz berkenaan dan sebagai salah satu inisiatif pemerigaan dan pemakluman kepada orang ramai mengenai pengambilan pelajar-pelajar baharu ke Institut Tahfiz tersebut. Program antaranya diisikan dengan tazkirah keistimewaan dan kelebihan Huffaz Al-Quran yang disampaikan oleh Dayan Najwa Iman Zahidah binti Haji Aspar. Tawaran pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 ITQSHHB bagi sesi pengajian 1443-2022 masih dibuka sehingga 11 Ogos 2021. Orang boleh diperoleh di pejabat pentadbiran Institut Tahfiz berkenaan atau dimuat turun melalui laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Agama www.khu.gov.bn. 14 Jun yang lalu bulan 8